Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjukkan slide berkaitan dengan tajuk yang ke-7 dalam sejarah tingkatan 4, sejarah KSSM tingkatan 4, iaitu berkaitan dengan usaha ke arah kemerdekaan. Okey, kita tengok yang pertama. Kita pergi kepada slide kita yang pertama. Okey, kita tengok ini adalah garis masa usaha Malaysia, usaha tanah Melayu untuk mencapai kemerdekaan. Okey, kita tengok yang pertama pada tahun 1945 telah berlakunya penubuhan PKMM, iaitu Pertubuhan Kebangsaan Melayu Malaya. Pertubuhan PKMM ini telah ditubuhkan pada tahun 1945. Antara tokoh yang menjadi pelopor kepada penubuhan PKMM ini adalah antaranya Ibrahim Haji Yaakob dan juga Ahmad Mustamad. Mereka ini sebelum ini bergerak dalam parti KMM, iaitu Kesatuan Melayu Muda. Kalau dalam bab pendudukan Jepun, kita boleh tengok bagaimana usaha KMM bekerjasama dengan Jepun untuk membebaskan tanah Melayu daripada cengkaman British pada ketika itu. Tetapi usaha itu, kerjasama itu tidak lama kerana KMM telah berpisah ataupun memutuskan kerjasama dengan Jepun sebelum mereka bergerak sendiri, dan akhirnya KMM diharamkan oleh Jepun pada ketika itu. Okey, seterusnya pada tahun 1946 telah berlakunya penubuhan beberapa parti pada masa itu, antaranya penubuhan UMNO pada ketika itu dan juga Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Dan selain itu, wujud juga Barisan Pemuda Sarawak dan juga Pergerakan Pemuda Melayu dan juga Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Di samping itu, muncul juga Barisan Pemuda Jesselton dan juga Labuan. Ini berlaku di negeri Sabah. Jesselton, seperti yang kita tahu, adalah Kota Kinabalu pada hari ini. Okey, pada tahun 1947, berlakunya pembentukan Putera dan juga AMCJA. Ini adalah satu gerakan untuk memupuk perpaduan kaum pada masa itu, di antara Putera yang diwakili oleh UMNO dan juga AMCJA yang diwakili orang Cina pada ketika itu. Okey, seterusnya adalah pembentukan CLC. Pembentukan CLC ini adalah jawatan kuasa hubungan antara kaum, ditubuhkan pada tahun 1949. Okey, pada tahun 1951 telah ditubuhkan IMP yang mana telah diasaskan oleh Datuk On. Beliau telah kecewa dengan UMNO yang tidak membenarkan UMNO membuka keahlian kepada orang bukan Melayu. Seterusnya, Datuk On telah menubuhkan satu parti yang digelarkan sebagai IMP. Pada tahun 1951 ini juga telah ditubuhkan Parti PAS di Tanah Melayu. Pada tahun 1952 telah dijalankan satu pilihan raya yang dinamakan sebagai Pilihan Raya Majlis Bandaran Kuala Lumpur. Pada tahun 1954 berlakunya persidangan kebangsaan dan juga konvensyen kebangsaan. Di samping itu, turut berlakunya pilihan raya negeri pada tahun 1954. Kita tengok pada tahun 1955 tertubuhnya Parti Perikatan. Parti Perikatan ini adalah parti yang terbentuk antara tiga parti utama dekat Tanah Melayu ni, iaitu Parti UMNO, MCA dan juga MIC. Selepas itu diadakan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan yang mana menunjukkan Parti Perikatan menang besar dalam pilihan raya ini. Dan seterusnya pada tahun 1956 wujudnya jawatan kuasa pelajaran pada ketika itu. Ini adalah 1 tahun sebelum kita mencapai kemerdekaan, iaitu pada tahun 1957. Okey, kita pergi kepada tajuk yang akan kita tengok pada hari ini, iaitu penubuhan CLC. Okey, penubuhan CLC ini adalah akibat daripada ketegangan antara kaum yang wujud di Tanah Melayu. Apabila kita belajar dahulu, masyarakat Cina, masyarakat India dan masyarakat Melayu, orang Melayu, mereka ini mempunyai masalah dari segi perpaduan kaum kerana dasar yang dibuat oleh British. British datang ke Tanah Melayu, mereka melakukan satu dasar yang dinamakan sebagai divide and rule, pecah dan perintah. Dalam dasar pecah dan perintah ini, orang Melayu, orang Cina dan orang India dipecahkan kepada 3 bahagian, 3 pekerjaan dan 3 lokasi tempat tinggal mereka berbeza. Orang Melayu lebih kepada
pertanian, tinggal di kawasan kampung. Orang Cina lebih kepada perniagaan dan juga kegiatan perlombongan, tinggal di kawasan bandar. Orang India tinggal di kawasan estate, bekerja sebagai buruh ladang. Kesannya berlakunya masalah ketegangan antara kaum pada ketika itu. Okey, pemimpin kaum sedar akan kepentingan perpaduan. Sebelum dibentuk Persekutuan Tanah Melayu, perlunya ada perpaduan di Tanah Melayu. British memberi gambaran kemerdekaan akan dapat dicapai apabila 3 kaum bersatu di Tanah Melayu. Okey, akhirnya wujud rundingan antara kaum yang melibatkan 3 kaum utama di Tanah Melayu. Penubuhan Jawatankuasa CLC. Matlamat adalah untuk mengkaji hubungan antara kaum secara mendalam. Matlamat yang kedua adalah untuk membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti. Matlamat yang ketiga adalah untuk mewujudkan keadaan yang harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara ini yang berbilang kaum pada masa itu. Moto CLC adalah kesamaan dan keadilan untuk penduduk Tanah Melayu. Seterusnya, anggota Jawatankuasa CLC, penasihat. Jawatan penasihat diberikan kepada Malcolm McDonald, iaitu Governor Jeneral British di Asia Tenggara. Pengerusi pada ketika itu adalah E.E.C. Thuraisingham, iaitu wakil orang Ceylon. Ceylon ini kita kenali sebagai Sri Lanka pada hari ini. Wakil daripada orang Melayu, Datuk On, iaitu Menteri Besar Johor mewakili Parti UMNO, dan juga Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, jawatannya adalah Datuk Panglima Bukit Gantang. Ada lagi beberapa orang tokoh yang tidak disenaraikan, tetapi anda boleh rujuk dalam buku teks sejarah KSSM tingkatan 4. Okey, wakil daripada kaum Cina adalah Tun Tan Sien Loh daripada Melaka, Li Tiang Keng daripada Pulau Pinang dan juga C.C. Tan daripada Singapura. Okey, manakala ahli-ahli lain yang turut sama menganggotai Jawatankuasa ini adalah Roland Brandon, iaitu wakil orang Eropah, L.R. Doraisamy, wakil daripada kaum India, dan juga Dr. J.S. Gonting, wakil daripada orang Serani. Bagaimana peranan CLC berdasarkan isu? Ada beberapa isu yang muncul yang menyebabkan kenapa CLC itu ditubuhkan. Akhirnya, CLC ini berperanan terhadap isu yang berlaku tadi. Okey, kita tengok yang pertama, isu politik, persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Pada masa ini, British sedang memberikan kepercayaan kepada masyarakat di Tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri. Yang kedua, isu kedudukan istimewa orang Melayu. Orang Melayu menuntut perakui kedudukan istimewa sebagai penduduk asal alam Melayu. Yang ketiga, isu kedudukan ekonomi orang Melayu. Orang Melayu tidak memperoleh peluang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan juga perusahaan. Isu yang keempat adalah isu kewarganegaraan bukan Melayu. Ini menunjukkan ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Isu yang kelima di bawah peranan CLC adalah isu pendidikan, di mana sistem persekolahan yang berbeza mengikut kaum ataupun kita kenali sebagai sistem pendidikan vernacular yang mana menggunakan buku pengantar daripada negara asal mereka, buku teks dan juga sukatan pelajaran yang berlainan antara kaum menyebabkan ketegangan antara kaum itu semakin meruncing. Kesan ke arah perpaduan kaum. Yang pertama, dari segi politik, pilihan raya diadakan pada peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan juga Majlis Perundangan Persekutuan. Kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini diperakui dan kepentingan kaum lain diiktiraf. Kedudukan ekonomi orang Melayu semakin meningkat apabila kerajaan pada ketika itu pada tahun 1950-an telah menubuhkan satu badan berkanun dinamakan sebagai RIDA. Ini adalah hasil daripada desakan Datuk On Jaafar. Melalui RIDA, bantuan ekonomi dan
kemajuan luar bandar dipertingkatkan akhirnya telah memberi kelebihan kepada orang Melayu dari segi pertanian dan juga perusahaan kecil. Hal ini adalah bertepatan dengan tindakan orang Melayu yang sanggup melonggarkan kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu. Isu kewarganegaraan bukan Melayu, syarat kewarganegaraan dilonggarkan, tujuannya adalah untuk memupuk semangat patriotisme kepada orang bukan Melayu yang tinggal di tanah Melayu. Sebagai kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa CLC ini adalah satu usaha yang baik untuk memupuk semangat muhibah dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina dan India di tanah Melayu. Orang Melayu sememangnya sangat mengharapkan kemerdekaan daripada pihak British. Dalam masa yang sama, mereka sanggup berkorban dengan melonggarkan kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu. Itu saja daripada saya. Jumpa untuk kelas seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.